Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Disember bersama saya Ardi Harman Marzi dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Kematian Zain Ryan ada kesan mempertahankan diri. Juga rakyat Gaza dibogelkan dan didera. Polis sekali lagi mengambil keterangan ibu bapa Zain Ryan Abdul Matin bagi membantu siasatan kes pembunuhan kanak-kanak autism itu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata polis juga akan merekodkan keterangan beberapa pihak lain termasuk pengasuh mangsa dan individu pertama yang menjumpai mayat kanak-kanak itu di aliran sungai berhampiran apartmen idaman Damansara Damai Petaling Jaya Rabu lepas. Jelas Muhammad Fakhruddin, siasatan untuk mencari bukti juga akan tertumpu kepada keseluruhan kawasan apartmen ini dengan keluasan kira-kira 8 hektar selain terhadap penghuni Blok R di apartmen idaman yang berada dekat dengan lokasi penemuan mayat Zain Ryan. Beliau yang sebelum itu turut meninjau lokasi penemuan mayat Zain Ryan memaklumkan setakat ini belum ada sebarang rumusan berkaitan kes berkenaan berikutan keputusan bedah siasat baharu diperoleh semalam. Muhammad Fakhruddin berkata apartmen idaman mempunyai 18 blok dan lebih 2,400 unit rumah. Terdahulu dalam sidang media lewat malam semalam, Pengarah Jambatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain mengesahkan Zain Ryan berkemungkinan mati dalam tempoh 48 jam sebelum mayatnya ditemui dan mangsa juga dipercayai dibunuh di kawasan lain sebelum mayatnya diletakkan di lokasi penemuan. Dalam konteks itu, saya rasa elok saya sebut bahawa kita menjumpai defensive wound. Okay, ada defensive wound. Saya rasa demi menjaga maruah, arwah dan juga keluarga, memadai saya bercakap sampai situ. There is a defensive wound. Petang semalam, Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan telah mengesahkan kematian Zain Ryan diklasifikasikan sebagai kes bunuh selepas hasil bedah siasat. Terdapat kesan kecederaan di bahagian leher serta badan. Kertas siasatan juga telah dibuka di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Mayat Zain Ryan ditemukan di aliran anak sungai 200 meter dari rumahnya di apartmen idaman Damansara Damai kira-kira pada 10 malam kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, situasi di Gaza bertambah buruk namun tiada sesiapa pun yang mampu menghentikan serangan Israel walaupun perang telah berlarutan lebih 2 bulan. Demikian rintihan rakyat Gaza yang tidak tahu arah tujuan mereka selepas setiap sudut utara dan selatan Gaza menjadi sasaran Zionis. Perpindahan mereka ke Rafah iaitu kawasan paling selatan juga bukan jaminan hidup mereka akan selamat. Dalam tempoh semalaman, Rafah dihujani 8 serangan udara dan meragut sekurang-kurangnya 37 nyawa, manakala ramai lagi yang cedera. Rafah hampir menerima nasib sama seperti Han Yunis dan Utara Gaza.
apabila banyak bangunan kediaman musnah dan penduduk bertungkus lumus mencari mangsa di sebalik runtuhan. أنا عندي أولادي مجموع العيلة 7 وعندي أختي وأمي وعندي بيت أخوي كمان برضو مثلي عندي. يعني مجموعنا حوالي 15 واحد في البيت. Ketika ini, Rafah yang bersempadan dengan Mesir dipenuhi dengan kemah-kemah yang dibina di kawasan lapang selepas kawasan itu menerima kemasukan rakyat Gaza dari utar Gaza dan Han Yunis. Sebelum ini, Israel mengarahkan rakyat Gaza berpindah ke Rafah selepas Han Yunis diserang bertubi-tubi sejak genjatan senjata berakhir pada Jumaat lepas. معنا اختارية معنا نسوان أمانة عليكم ما تغبطوا رجع لها تاني لو بقولها طيب يا حرمة ما أعطيناكي وقت عشان أنا بدي أمحي كل المربع صرنا نجري ما ندري نرمي ونرمي بسرعة بسرعة بسرعة. Dianggarkan Rafah ketika ini menampung 1.9 juta penduduk Palestin yang kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, lebih banyak serangan udara berlaku di bandar Gaza pada awal pagi Jumaat. Tentera Israel dengan angkuhnya mendakwa telah menyasarkan 450 kawasan di semenanjung Gaza dan kebanyakannya adalah bangunan kediaman. Dalam tempoh 24 jam sahaja, 350 terbunuh dalam serangan udara yang disasarkan secara terus ke atas rumah mereka. Tidak dikira lagi bangunan sekolah, hospital, klinik dan kedai yang dimusnahkan sepenuhnya. Hamas sebelum ini telah mengisytiharkan status kebuluran di utar Gaza kerana tiada bantuan yang tiba di sana sejak 1 Disember. Serangan di Han Yunis juga tidak kurang hebatnya. Ekoran Zionis mula mengepung kawasan itu sejak beberapa hari lalu. Penduduk mendakwa kawasan di Han Yunis ini sepatutnya selamat, namun Israel bertindak mengebom tanpa sebarang amaran. Kerana situasi yang mendesak, mereka terpaksa menggunakan tangan untuk mengalihkan batu agar jasad-jasad penduduk tidak terkubur di bawah runtuhan. Angka korban di Gaza setakat ini mencecah 17,177 orang. Ketika angka kematian yang semakin meningkat, Rumah Putih memaklumkan bahawa Amerika Syarikat belum memberi tarikh akhir kepada Israel untuk menamatkan operasi ketenteraan di kawasan yang dikepung itu. Satu video tular yang mendedahkan tentera Zionis Israel menahan dan mendera ratusan orang awam Palestin di utara Gaza. Mangsa dipaksa mengelilingi 2 pusat perlindungan di bandar Beit Lahia selama beberapa hari sebelum dipukul dan ditanggalkan pakaian. Zionis menahan secara rawak penduduk yang dipindahkan di Sekolah Khalifah bin Zaid dan New Aleppo termasuk doktor, ahli akademik, wartawan dan warga emas. Kedua-dua sekolah itu bekerjasama dengan Agensi Pelarian Palestin, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB UNRWA. Semua mangsa ditanggalkan pakaian dan dipukul dengan teruk. Sebelum itu, tentera Zionis dengan sengaja membakar beberapa rumah di kawasan Beit Lahia dan menahan secara rambang penduduk. Organisasi Hak Asasi Manusia yang berpangkalan di Geneva menyatakan anggota tentera Israel menyasarkan setiap orang yang cuba melarikan diri meskipun mereka sudah mengangkat bendera putih. Ada yang ditembak kerana mereka enggan membuka pakaian dan mematuhi arahan tentera yang memalukan. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. No mother, no father to wipe away my tears. That's why I won't cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I'll never have any doubt that Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.
Selepas ini, ubah suai lori seleweng diesel bersubsidi. Masih bersama berita Al-Hijrah, syarikat pengedar produk berasaskan pertanian berkualiti Al-Ard Far East Sedia Berhad menyasar jualan RM3 juta melalui produk asli dari Palestin. Pengarahnya Nazran Abdul Muttalib berkata, hasil jualan itu akan disalurkan terus kepada rakyat di negara berkenaan. Usaha melalui kempen Palestin di setiap rumah itu juga jelas Nazran bagi mengelakkan pembeli daripada tertipu dengan penjualan produk palsu kononnya datang dari Palestin. Kempen yang dijalankan pada hari ini adalah untuk pembelian dan penggunaan produk daripada Palestin itu sendiri. Ya. Jadi dalam pelancaran kempen Palestin di setiap rumah ini, kami mempunyai satu tagline ataupun hashtag yang kita pegang dengan hashtag Bantu Diri, Bantu Palestin. Yang pertamanya, bantu diri, kita membantu diri kita sendiri dengan mengamalkan produk-produk sihat yang dibawa daripada Palestin. Seperti minyak zaitun daripada Palestin, kita ada pelbagai produk makanan yang bukan saja berkualiti tinggi tetapi bernutrisi tinggi. Menurutnya ketika ini banyak lambakan produk palsu seperti minyak zaitun organik dan sabun kesihatan dikesan dijual secara meluas termasuk secara dalam talian sejak Oktober lalu. Terdahulu Duta Palestin ke Malaysia Walid Abu Ali hadir merasmikan kempen Palestin di setiap rumah. Al-Ar mula memasuki pasaran Malaysia sejak hampir 10 tahun lalu bagi mempromosikan produk asli Palestin dan juga menyokong kewangan petani negara itu. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM menggesa kerajaan mengkaji semula hukuman yang dikenakan bagi kesalahan jenayah penipuan dalam talian. Ini kerana hukuman itu didapati tidak setimpal dengan jenayah penipuan yang melibatkan ratusan mangsa, malah ada yang kerugian sehingga jutaan ringgit. Ketua Aktivis PPIM Datuk Nazim Johan berkata pesalah bagi sesuatu kes penipuan dalam talian seharusnya dikenakan hukuman paling maksimum agar pelaku bagi jenayah ini tidak berani melakukan kesalahan serupa kelak. Saya tak tengok lagi iklan dalam bank atau dekat mana-mana. Macam iklan raya kita tengok ada iklan keluar untuk beraya. Tapi iklan yang mengeluarkan amaran kepada pengguna supaya jangan mudah ditipu atau jangan ditipu dalam memberi kad kepada ini, saya tak nampak lagi. Jadi saya mohon perkara ini dapat dikaji secara serius. Maknanya bila benda itu masih terjadi, esok kalau dah sampai 300,000 orang, 500,000 orang, siapa yang nak dipertanggungjawabkan? Mengulas lanjut, Datuk Nazim melihat denda yang dikenakan sebanyak RM3,000 setiap seorang bagi kesalahan penipuan dalam talian tidak akan memberikan kesan kepada mereka yang melakukan jenayah itu. Tambahnya, hukuman lebih berat terhadap skamer perlu dikenakan bagi memastikan penjenayah itu tidak berani melakukan kesalahan sama. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN Terengganu berjaya merampas kira-kira 19,550 liter minyak diesel bersubsidi yang diseleweng. Rampasan itu bernilai lebih RM42,000. Pengarah KPDN Negeri Saharudin Muhammad Kia berkata, hasil serbuan menerusi obstiris di sebuah premis di Kampung Labuhan di Kertih Kemaman malam semalam itu, pihaknya turut merampas peralatan dan kenderaan yang digunakan untuk kegiatan penyelewengan minyak diesel tersebut. Antara yang dirampas 2 buah lori tangki, sebuah lori kanvas dan 3 buah skid tank serta pam penyambung dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM425,032. Hasil maklumat awal yang diperolehi, modus operandi sindiket ini adalah menggunakan lori yang telah diubah suai bagi membeli minyak diesel bersubsidi di stesen-stesen minyak sekitar Kertih dan Paka. Minyak diesel ini kemudian dibawa ke stor haram untuk dipindahkan ke dalam skid tank. Kalau kita perhatikan di belakang ni, dia ada sebuah lori yang dijadikan sebagai pam yang akan sedut dan dia akan simpan di skid tank. Pihaknya turut menahan 6 lelaki warga tempatan berusia antara 29 dan 56 tahun bagi membantu siasatan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Permohonan E. Madani
luar biasa. Pertimbangkan rayuan kepada mereka yang layak memohon kredit e-dompet e-Madani. Pengumuman mengenai rayuan itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, rayuan e-Madani juga akan mengutamakan kelompok penerima sumbangan tunai rahmah STR. Berarti data maklumat STR tu dah ada 8.7 juta. Nanti kita akan bandingkan dengan data yang menerima e-Madani. Berarti kelompangan perbezaan antara mereka yang menerima e-Madani dengan mereka yang baru dia tak menerima STR tetapi dia menerima e-Madani, maka kita bezakan itu. Tentunya kita akan mengutamakan mereka yang menerima STR untuk dapat juga e-Madani. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat tapak cadangan Kolej Komuniti Pontian di Pontian, Johor. Tambahnya, kementerian juga akan membuat perbandingan data antara jumlah penerima STR dan e-Madani bagi memperbaiki kelompangan permohonan tersebut. Katanya insentif e-Madani menerima permohonan yang luar biasa. Setakat ini jelas Datuk Seri Ahmad, permohonan menerusi aplikasi Touch 'n Go adalah paling tinggi. Memberangsangkan dan meriah, itu sambutan yang dapat dilihat kru Berita Al-Hijrah pada hari pertama Karnival setahun bersama Kerajaan Madani yang diadakan di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Ribuan pengunjung membanjiri karnival itu yang turut menyajikan pelbagai program dan pameran meskipun baru hari pertama tirai acara dibuka. Pelbagai pameran disediakan buat pengunjung. Segmen pameran kapsul Madani yang memaparkan maklumat dasar utama Kerajaan Madani membabitkan pelbagai kementerian dan agensi seperti Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, Perbadanan Produktiviti Malaysia dan kementerian lain dapat memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai peranannya kepada negara dan rakyat Malaysia. Saya duduk di Putrajaya dan datang di Bukit Jalil hari ini semata-mata nak tengok sambutan untuk setahun Kerajaan Madani, dan saya tak sangka keadaan di sini sangat meriah, ramai pengunjung dan booth-booth yang ada di dalam pameran ni menjanjikan banyak perkhidmatan kerajaan yang perlu kepada rakyat lah. Saya tak sangka banyak perkhidmatan yang kita tak tahu. Dan kita datang sini kita tahu. Saya rasa salah satu pendekatan kerajaan yang baguslah untuk event macam ni, sebab rakyat boleh terus jumpa dengan menteri dekat, kalau berkesempatan untuk cakap boleh beritahu apa yang sepatutnya kita nak cakap. Lebih menarik, Rerurai Kerjaya Madani yang menawarkan 45,000 peluang pekerjaan antara yang menjadi pusat tumpuan khususnya golongan belia muda. 63 agensi kerajaan dan swasta turut terlibat, antaranya Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan pelbagai lagi. Kita dapat menilai mana macam cita-cita kita ke ataupun macam kita berminat untuk bekerja dengan macam mereka ke. So memang benda tu dapatkan kita jadi pengajaran lah, pengalaman. Dekat sini semuanya ada lah. Apa syarikat, apa jawatan yang kita nak, semua pergi minta lah, cuba interview. Sebanyak 26 buah perkhidmatan bergerak turut disediakan, antaranya Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Selain orang ramai turut merebut peluang diskaun pembayaran saman sehingga 50% yang ditawarkan Polis Diraja Malaysia PDRM. Saya nak bayar saman JPJ dengan polis lah. Sementara saya tengoklah apa yang ada yang e-Madani ni macam menarik. Pada program itu, sebanyak 36 rerurai kaunter perkhidmatan daripada pelbagai kementerian dan agensi disediakan. 183 usahawan terbabit dalam jualan Mega Madani. Selain orang ramai boleh menikmati jualan Mega Madani dengan harga barangan 30% lebih murah daripada pasaran. Karnival setahun bersama Kerajaan Madani berlangsung bermula hari ini sehingga 10 Disember ini. Genap setahun Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemudi pentadbiran Kerajaan Madani. Kerajaan yang kukuh, berwawasan dan mempunyai matlamat yang jelas sama ada dalam pentadbiran negara mahupun hubungan diplomatik antarabangsa. Dan ia sekaligus menjadikan Malaysia sebagai salah sebuah negara yang dihormati di peringkat dunia. Ikuti laporan khas setahun Kerajaan Madani yang disediakan wartawan Abdul Rahman Kunyu.
Setahun pentadbiran Perdana Menteri ke-10 jelas menunjukkan satu perubahan besar ke arah yang lebih baik. Konsep madani yang merangkumi sifat ihsan diterapkan dalam kerajaan perpaduan yang bukan sahaja bersikap ihsan kepada masyarakat madani, malah sifat ihsan di peringkat global terutama melibatkan isu negara-negara Islam. Menurut jurucakap Kerajaan Madani Fahmi Fazil, pentadbiran hari ini tekad untuk memastikan kestabilan politik, kemampanan ekonomi dan juga menyemarakkan semangat perpaduan dan ia dilihat berada di landasan betul untuk terus maju. Kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mengelola kerajaan baru ini katanya dilihat sangat jelas dan berjaya. Saya lihat Datuk Seri Anwar sebagai seorang pemimpin yang sangat konsisten. Sama ada pendirian beliau tentang isu anti rasuah yang kita ingat tahun 1997-1998 itu antara sebab kenapa beliau telah dibuang pada waktu itu. Hingga ke hari ini komitmen beliau untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola, membanteras rasuah itu komitmen itu masih jelas. Dan komitmen beliau kepada rakyat Palestin contohnya memang jelas. Jadi beliau seorang yang komited, konsisten dan istiqamah. Tambah beliau, tahun pertama kerajaan perpaduan memfokuskan kestabilan politik, namun memasuki tahun kedua pentadbiran, Kabinet mahu memastikan ekonomi negara lebih makmur. 3 ke 4 tahun yang akan datang, kita akan saksikan bagaimana Malaysia insya-Allah akan berada di landasan yang betul, landasan yang baik, ekonomi yang mampan, sihat, berkembang dengan pantas dan rakyat yang insya-Allah semakin berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, penganalisis politik dari Universiti Malaya Dr. Muhammad Taufik Yaakob berpandangan setahun pentadbiran PMX, pelbagai kejayaan dikecapi negara dan ia tidak dapat disangsi. Dalam tempoh 1 tahun pentadbiran kerajaan perpaduan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tidak boleh nafikan pelbagai kejayaan yang membanggakan bukan sahaja rakyat di Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Yang pertama, kita dapat melihat bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mewujudkan satu hubungan politik antarabangsa yang begitu baik dan cemerlang dengan negara-negara Islam dan negara-negara lain bagi memastikan bahawa Malaysia menerajui perjuangan bagi rakyat Palestin yang ditindas oleh rejim Zionis Israel. Dalam tempoh 365 hari menerajui kerajaan, pelbagai inisiatif untuk rakyat dilaksana dan ia akan diteruskan malah akan dipertingkatkan. Sepanjang dalam setahun menjadi Perdana Menteri, saya rasa dia amat bagus dalam dia punya melakukan tugas, komited. Maksudnya dia rajin lah, daripada segi umur dia dah 70 lebih. Alhamdulillah. Allah memberi kekuatan kepada dia untuk berjalan sana sini, membuat hubungan diplomatik dan sebagainya lah. Kalau nak tanya saya mengenai kredibiliti seorang Perdana Menteri itu, dia memang okey, siapa-siapa pun. Sebab memang kita ada kerajaan yang memang lengkap, yang boleh mendidik seorang Perdana Menteri menjadi seorang yang lebih baik dan lebih bagus. Sebagai rakyat Malaysia, saya sangat berharaplah Perdana Menteri kita dan juga semua menteri-menteri kabinet kita dapat menambah baik lagi pentadbiran di Malaysia daripada pelbagai aspek, kewangan, pendidikan dan pelbagai lagi lah. Rakyat dalam pada itu terus mengharapkan pentadbiran kerajaan madani dapat memberi banyak manfaat dan mengurangkan beban rakyat terutama dalam mengawal harga barangan serta menaikkan pendapatan rakyat. Setahun penubuhan kerajaan madani, pelbagai pencapaian yang telah tercipta di bawah pimpinan Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Justru seluruh masyarakat madani perlu memainkan peranan yang penting bersama kerajaan bagi melakar pelbagai lagi kejayaan buat negara tercinta. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Baik, selepas ini Mak Ajun Nenda, Super Health Brand Asia Pacific. Mak Ajun Nenda keluaran Nenda dinobatkan sebagai Super Health Brand Asia Pacific dalam anugerah berprestij The Asia Pacific Book of Top Recognition Award. Pengasas syarikat Amir Firdaus Abu Bakar berkata pengiktirafan berkenaan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pelanggan terhadap Mak Ajun keluaran pihaknya. Dengan
dengan dapatnya anugerah pada hari ini, secara tak memang kena meningkatkan lagi lah kita punya reputasi majung kita supaya kita nak memartabatkan lagi jamu Melayu tradisional kita ni. Supaya sebab sekarang ni saya lihat ramai sekarang ni orang dah lupa untuk makan jamu-jamu tradisional kita. Yang mana actually jamu kita ni di kedai-kedai yang superfood actually. Anugerah disampaikan Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam di Hotel Berjaya Times Square. Penerimaan anugerah ini juga menjadi pemangkin untuk mengembangkan perniagaan makjun keluaran Nenda Heritage Sdn Bhd terutama ke pasaran Asia. Syukur alhamdulillah di atas anugerah diberikan kepada Makjun Nenda. Ini adalah hasil kerja keras semua tim Makjun Nenda HQ dan juga kerja keras daripada ambassador Makjun Nenda di seluruh Malaysia. Ketika ini, Makjun Nenda dan Makjun Ayahanda telah menembusi pasaran Indonesia, Brunei dan Singapura. Misi dan visi syarikat memfokuskan penghasilan produk yang berkualiti tinggi dengan hanya menggunakan hasil alam semula jadi. Makjun ini berasal dari resepi bidan istana sejak 1928 iaitu resepi turun-temurun yang diamalkan oleh keluarga pengasas hampir 100 tahun. Di awal permulaan perniagaan, Makjun ini diusahakan secara kecil-kecilan di sekitar kampung-kampung sebelum berjaya dikembangkan dengan pemasaran dan penjualan secara dalam talian pada awal tahun 2019. Laporan itu mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Ardi Herman dan juru bahasa isyarat Ahmad Hafiz Azzamuddin. Setahun Malaysia Madani, inisiatif Payung Rahmah terbukti berjaya menurunkan inflasi pada kadar rendah iaitu turun 1.8% berbanding 4% pada Disember 2022. Baik, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.